Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi kekuatan kepada kita, kesihatan kepada kita, dan yang lebih penting lagi keinginan dan kecenderungan yang Allah campakkan dalam hati kita, membawa kita untuk duduk sama-sama dalam majlis ilmu, majlis yang penuh dengan keberkatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa sebelum kita mulakan tazkirah kita, marilah sama-sama kita bawa diri kita, ruh kita kembali kepada kekasih dan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama insya-Allah kita berzikir kepadanya. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعدته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعدته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعدته تعنو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون كاشفة لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد
الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung lagi pembahasan kita berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh meningkatkan kualiti amalan kita dan menambahkan pahala ganjaran untuk apa, sebagai bekalan kita untuk kita bawa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini insya-Allah kita masuk dalam bab baru, iaitu berkenaan dengan kitabun niyah. Salah satu bab daripada bimbingan mukminin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun tajuk berkenaan dengan niat ini tajuk yang biasa, tapi apabila saya melihat, saya merenung perbahasan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, sebenarnya banyak lagi ruang-ruang, peluang-peluang untuk kita menambahkan kualiti amalan kita, iaitu dengan cara yang teramat mudah. Kadang-kadang kita ambil mudah, tapi sebenarnya benda ini penting dan boleh meningkatkan beberapa kali ganda pahala amalan kita, iaitu dengan apa? Dengan memperbaiki, dengan meningkatkan kualiti niat kita. Nampak macam mudah, tapi kadang-kadang this is the difference between ordinary and smart Muslim. Walaupun nampak mudah, tapi orang yang bijak, seorang Muslim yang bijak, dia sentiasa mencari ruang dan peluang supaya apa? Supaya amalan yang sama dilakukan oleh orang lain, tetapi baginya ganjaran yang amat besar. Itu berbeza antara orang biasa dan orang yang bijak. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian,
Imam Al-Ghazali dia memulakan perbahasan berkenaan dengan niat ini dengan membawa sepotong ayat Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 28 ini, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan petang. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tuan-tuan boleh berada di masjid ini selepas solat subuh berjamaah, nak bangun bermujahadah, dapat datang solat subuh berjamaah, lepas tu sabarkan diri pula, mujahadah pula, duduk untuk majlis ilmu. Kalau kita tengok, kalau kita tak betul-betul kuat tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kadang kita tak boleh duduk dalam keadaan yang macam ni. Ini dalam kita duduk pun dia cucuk pungkong kita, kan, cucuk belakang kita, dia usik kita, tarik telinga kita, duduk dengar-dengar orang rumah panggil balik apa semua kan. Macam nak keluar aja kadang-kadang tu. Jadi kita kena mujahadah, sabar, tetapkan, maksudnya nak cari dalam ruang dan peluang yang masih kita ada ni, waktu lapang ini kita cari ilmu, supaya apa, dapat meningkatkan, dengan niat dapat meningkatkan kualiti amalan kita. Ini kena sabar ni. Kadang-kadang kita dah bila dah jadi biasa dah, dia kurang, dah jadi tabiat, kadang-kadang hilang dah perasaan nak mujahadah tu. Sebab apa? Alhamdulillah dia dah jadi satu tabiat kepada kita. Kalau ada mana majlis ilmu, kita akan duduk. Alhamdulillah. Tapi kalau bagi orang yang kadang-kadang mahu nak menjinakkan diri, dia kena betul sabar ni, maksudnya. Dia rasa kalau boleh nak balik je, tak ada rasa kepentingan apa-apa. Kalau ada impact pun sikit dia kata, kan. Lantaran mereka menginginkan keredaannya, atau dengan syarat datang duduk dengan syarat ada niat untuk apa tuan-tuan dan sekalian, iaitu nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada niat macam mana? Ni masalah. Imam Ghazali dia bincang ayat ini dalam konteks niat. Kalau datang, maksudnya dah jadi satu adat, datang masjid, orang lain pun datang, tapi tanpa niat, macam mana? Adakah itu dikira juga seperti mana orang yang berniat? Ini yang penting kita kena ingatkan. Sebab tuan-tuan dan puan sekalian, nanti kalau kita tengok nanti, setiap amalan anak Adam itu dia bergantung kepada niat. Ustaz, kalau main masjid ustaz, niat dia mesti baik, mesti Tuhan terimanya punya ustaz. Tak. Kita sembahyang subuh baik tak? Cuba tak niat, tak pakai. Apatah lagi benda-benda yang mubah ini, yang bergantung kepada niat. Orang lain datang niat juga. Ada yang niat datang masjid, dia datang masjid pukul 11 malam, lagi hebat. Pukul 11 malam atau sembahyang. Lepas tu bila orang cek tengok CCTV, dia duk pancing tabung masjid. Dia pun main masjid juga, dia pancing tabung masjid pukul 11, masuk dalam CCTV. Ada metro, ada star, kan. Datang masjid, niat yang lain. Akhirnya dia bergantung kepada niat kita. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya, yakni suami isteri yang sedia bersengketa, bergaduh, ada pertelingkahan, perselisihan, namun kedua-duanya ini menginginkan pendamaian. Yurida ni maksudnya dua orang dah. Kalau tepuk sebelah tangan tu yang payah tu. Kalau kedua-duanya bila berlaku perselisihan, ialah salah faham dan sebagainya, tapi kedua-duanya berdoa kepada Allah, ada keinginan kepada Allah untuk apa? Untuk berbaik, berdamai dan sebagainya, nescaya Allah akan memberi taufik kepada kedua-duanya. Nampak? Ini digunakan juga dalam konteks Al-Quran ini, dia menggunakan perkataan yurid. Yurid ni maksudnya satu keinginan. Daripada perkataan yurid inilah datangnya perkataan murid. Murid itu maksudnya seseorang yang berkeinginan. Tapi kalau murid tapi tak berkeinginan, itu bukan murid. Kan? Sebab murid ini daripada perkataan arada, dan sifat Allah juga iradah, maksudnya berkeinginan. Berkeinginan. Tapi ramai murid-murid sekarang dia tak berkeinginan. Dia pergi sekolah sebab mak ayah suruh. Itu dia lari sikit dia punya makna dia. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan sekalian, kalau kita ada keinginan, maka insya-Allah Allah Taala akan tolong kita. Keinginan ni penting tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau kita tengok
selalu suka sebut, iaitu bila mana kita marah misalnya. Bila mana kita marah, Nabi suruh buat apa? Nabi suruh ambil wudu. Bila marah, Nabi suruh ambil wudu. Yang lain ada lagi tak? Hadis yang lain ada. Change position, ubah posisi. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk marah juga, baring. Kalau baring juga, tak tahu nak kata apa kan, marah juga payah kan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok bila orang tanya sebab apa marah pergi ambil wudu, sebab marah itu daripada syaitan daripada api. Pergi ambil wudu, wudu itu air, dia sejuk. Justified, valid and logical explanation. Tapi kalau kita tengok dalam konteks yang lebih mendalam lagi, Rasulullah bila dia suruh buat macam tu kan, dia suruh buat macam tu, ambil wudu, change position, sebenarnya apa? Sebenarnya bila kita kata yes, I'm ready to change my position, what does it mean? It means that we have willingness to let our anger go away already. Maksudnya marah kita dah berlalu dah. Walaupun kita pergi nak ambil buka-buka pet, ayat tak jalan, tak apa. Sebab apa? Marah kita itu hilang dalam waktu perjalanan nak pergi ambil air tadi. Sebab apa? Sebab kita dah ada willingness, keinginan kita untuk nak menghilangkan perasaan marah kita. Itu pentingnya keinginan tersebut. Tapi kalau kita tak nak hilangkan perasaan marah kan, kita tak nak, kita kata pi ambil wudu, pergi wudu. Tak apa, aku pergi ambil wudu, lagi hang dengan pi mana aku main balik. Sebab apa? Tak ada keinginan tersebut. Jadi itu pentingnya. Ini hadis yang selalu disebutlah kalau bab-bab dalam kitab-kitab tertentu, ini diletakkan di peringkat awal, hadis yang paling utama, iaitu hanya sahnya innamal a'malu binniyat, yang kita dah hafal ni. Hanya sahnya amalan-amalan itu dengan niat, dan untuk setiap manusia apa yang diniatkannya. Bagi kita, amalan kita bergantung kepada niat. Ustaz, kalau tak niat, Ustaz, tak niat minta maaf. Sebab setiap amalan-amalan itu dengan niat, dan untuk setiap manusia apa yang diniatkan. Jadi niat ni bukanlah kata kita kena sebut macam apa, usalli apa semua tu, tak. Maksudnya ada lintasan kita nak buat sesuatu, ada lintasan, dan kerana apa? Kerana apa? Itu yang lebih penting lagi. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah kerana dunia, dan barang siapa berhijrah kerana dunia, yakni sebab-sebab keduniaan yang ingin memperolehnya, ataupun kerana seorang perempuan yang dia berhajat untuk menikahinya, maka hijrahnya itu menurut apa yang dia berhijrah kerananya. Jadi tuan-tuan masalah, tengok, nampak dalam konteks ini penghijrahan bersama Rasulullah. Tapi apa beza dia? Ada orang hijrah kerana Allah dan Rasul, ada orang hijrah kerana dunia, dan ada orang hijrah kerana nak berkahwin. Kalau dia dapat apa? Kalau dia berhijrah kerana berkahwin, dia dapat apa? Kalau perempuan tu masih ada, dia dapat kahwin lah. Apa kata tiba-tiba bila dia sampai, kahwin tu, perempuan itu berubah hati, tak nak kahwin dengan dia, dia dapat apa? Dia tak dapat apa lah. Sebab niat dia nak kahwin. Walaupun penghijrahan itu bersama dengan Rasulullah SAW, tak semestinya sesuatu amal taat itu bila kita buat dia ada dikira sebagai amal taat. Sebab apa? Kecuali kalau kita meletakkan niat yang betul. Sebab itu kita kena jaga. Syaitan ni, dia ni macam, kalau kita kata macam lawyer kan, macam lawyer ni, dia akan cari loop and holes. Orang kata untuk apa? Untuk nak destroy kita punya pahala amalan kita. Kalau tak boleh destroy, reduce the reward, maksudnya kurangkan ganjaran. Itu syaitan ni. Sebab dia punya fikiran dia ke situ je, iaitu hasad dan dengki kepada manusia. Fokus dia.
Ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ini satu lagi hadis yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, nak tunjuk kata peranan dan pentingnya niat itu. Sesungguhnya di kota Madinah ini ada beberapa orang yang sentiasa bersama kita di mana saja kita berada. Hadis ni keluar dia bila? Urut dia bila? Ketika Rasulullah bepergian dalam perang Tabuk dengan para sahabat. Sampai satu tempat Rasulullah sebut, kamu tahu tak, sesungguhnya di Madinah tu ada orang-orang ni, beberapa orang yang sentiasa bersama kita di mana saja kita berada. Mereka duduk kat kota Madinah, tapi Rasulullah kata mereka bersama kita. Setiap kali kita menyeberangi lembah, setiap kali kita menginjaki tempat-tempat yang menyakitkan hati orang kafir, kita buka perluasan kawasan. Dan setiap kali kita membelanjakan sesuatu nafkah atau kita tertimpa kesukaran, melainkan mereka turut merasakan apa yang kita rasakan meskipun mereka itu sedang berada di kota Madinah. Jadi para sahabat heran, macam mana boleh berlaku yang sebegini? Mendengar itu, sahabat bertanya, bagaimana boleh berlaku demikian ya Rasulullah? Bukankah mereka tiada bersama kita? Maka baginda bersabda, habasuhum al-uzur, kerana mereka itu terhalang oleh keuzuran. Tapi tahulah, roh, hati dan jiwa mereka bersama kita. Tapi mereka tak boleh datang bersama kita. Sebab apa? Sebab mereka dihalang oleh uzur-uzur yang syar'i. Jadi apa? Maksudnya ada sesuatu yang menghalang mereka dari turut serta. Kalau tidak, mereka mesti turut serta dalam perang Tabuk itu, maka mereka mendapat pahala yang sepenuhnya seperti pejuang-pejuang lain kerana niat mereka yang baik tadi. Kalau saya nak ambil semangat hadis ni, tuan-tuan sekalian, kita ni kalau boleh tiap-tiap tahun kita nak pergi haji. Tapi kat Malaysia ni, kalau orang biasa, orang yang duit banyak tu tak kisahlah, package yang 100,000 tu sentiasa ada kan. Tapi kalau yang kata package yang 11,000, yang bawah ni, yang biasa package muasasah ni, susah nak dapat, nak tunggu kota. Tapi mai tak naik nama Allah, Tapi tuan-tuan sekalian, kalau hati kita, jiwa kita bersama orang yang pergi haji, kesusahan bila mereka melontar jamrah, kita pun terasa melontar jamrah. Kalau mereka susah di Arafah, di Mina, bermalam di Mina, kita pun rasa sama-sama. Kalau mengambil semangat hadis ni, maka kita akan mendapat pahala sepenuhnya seperti mana mereka yang berada di sana. Kalau kita ambil semangat hadis ni lah. Tapi macam mana ustaz? Macam mana? Yang itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini persoalan hati kita, Tapi kalau kita kata, aku sebenarnya tak bersedia lagi, kalau nama naik kopi, terserah tak payah dapat macam ni. Tapi dia ni memang Allah tunggu sangat dah, tapi tak naik dia. Tunggu tak naik ke? Tuan-tuan bayangkanlah, saya tak tahu dia dapat haji. Dia tak tahu dia dapat haji dan dia selamat pula daripada kena dam. Sebab dia tak ada sana. Dia duduk kat sini. Dapat haji. Sebab dia bersama, sebab hati keinginan dia berada di sana. Ni kalau kita tak tahu, kita tak ada apa, tak dapat apa. Sekarang ni kalau tuan-tuan dan sekalian, kalau kita tengok liputan haji kan, TV, radio ni kadang-kadang kerap. Jadi bila kita kerap, seolah-olah kalau orang yang betul-betul berkeinginan, seolah-olah dia macam berada di sana. Laporan tu kan, penerbangan dah sampai sana jemaah haji di Madinah, sekarang ni nak bergerak ni, seolah kita memang ikut sama-sama di sana. Jadi kalau keinginan kita ada pada waktu itu, maka kalau kita mengambil semangat hadis ni, maksudnya kita mendapat pahala sepenuhnya seperti mana orang yang buat haji. Tapi itulah persoalan hati ini kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesungguhan kita, sejauh mana kesungguhan kita, Allah Taala yang maha mengetahui. Tapi tuan-tuan sekalian, hakikatnya kita memang tak boleh pergi haji. Itu kita kena faham. Dan pada waktu yang sama, banyak hadis-hadis yang lain yang disebut hadis sahih ni, bukan hadis fadilah, hadis dhaif, hadis maudhu'. Ni hadis sahih yang menyebut amalan-amalan tertentu yang pahalanya seperti mengerjakan haji, dan tak terhenti dengan dekat kat situ, malah dia kata hajinya sempurna.
Kalau kita pergi haji, belum mungkin ada dia punya cacat celahnya, kan? Kadang-kadang berontuh dengan apa arak apa semua, nak marah juga. Ada defect sikit kat situ, kan? Pergi membeli berniaga, kadang-kadang ada apa, gaduh pula dengan tokek kedai, kan? Jadi ada defect juga. Tapi tuan-tuan sekalian, Rasulullah sebut, barang siapa yang datang ke masjid untuk mencari ilmu atau mengajarkannya, maka baginya pahala seperti mengerjakan haji. Tak berhenti sekat situ, malah hajinya sempurna. Tak pergi haji, tapi datang ke masjid dengan niat daripada rumah tu nak duduk dalam majlis ilmu atau mengajarkannya. Kalau kadang kita semua tak boleh mengajar sebab dia menggunakan perkataan atau, bukan dan. Kalau dan dia maksudnya dia kena gabung lah, tapi dia gunakan perkataan atau, maka salah satulah datang dengan niat nak menuntut ilmu atau mengajarkannya. Tapi mengajar ni pun very subjektif lah. Kalau kita balik sekali, buat balik ilmu ni, share, kongsi dengan anak-anak, dengan isteri, kira mengajar lah tu, kan? Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, mengajarlah tu, kan? Jadi Nabi kata apa? Baginya pahala seperti mengerjakan haji dan hajinya sempurna. Kalau kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah apa lagi? Kuliah duha, sehari berapa kali? Seminggu berapa kali kita pergi haji dan haji kita sempurna. Lepas ni dah tak payah pergi haji dah. Ya, ke situ pula, kan? Itu abuse the hadis lah, kan? Itu satu hadis. Dalam hadis yang lain, berkenaan dengan haji ni, kalau kita dah tak ada rezeki pergi sana, kita cari pahala-pahala yang sama dengan ibadah haji, iaitu Rasulullah menyebut, barang siapa yang datang ke masjid solat jemaah subuh, kita solat jemaah subuh ni, maka dia duduk beriktikaf. Tuan-tuan ni iktikaf tak? Duduk beriktikaf. Kalau ada majlis ilmu dah, lepas tu hingga terbit matahari, lalu dia bangun solat 2 rakaat. Solat apa? Solat istisyraq, solat terbit matahari, maka baginya pahala seperti mengerjakan haji dan hajinya sempurna. 2 tu saya. Lagi tunggu lagi lepas sarapan lagi, kan? Lepas tu mayang 2 rakaat solat istisyraq, dapat pahala mengerjakan haji dan haji sempurna. Banyak tak tahu? Tak tahu lagi, kan? Maksudnya banyak pahala. Dan Nabi kata apa? Al-hajjul mabrur la jaza illa al-jannah. Haji yang sempurna, haji yang diterima, tiada balasan kecuali syurga. Ini tentang tuan-tuan sekalian, tentang fadilat amalan kita. Baik. Sesiapa yang mengahwini wanita dengan hantaran yang tertentu, dia letak 100,000, tapi dia tak sebut dalam mas kahwin lah. Kalau dia letak dalam mas kahwin tak boleh lah. Dia kata hantaran, saya nak buat hantaran 100,000, tapi bila akad nikah sebut RM80. Selangor berapa tu sekarang, kan? Dia sebut berapa, yang naik sikit, kan? 300 ke, kan? Hantaran, dia tak sebut, ni hantaran je. Dia kata 100,000, tapi dalam hati dia, mana nak cari 100,000, kan? Nanti aku kahwin, nanti aku bincang balik lah, kan? Dalam hati dengan niat tak nak bayar, sedangkan dia berniat dalam hatinya tidak mahu menunaikannya, maka dia adalah dianggap berzina. Sesiapa yang berhutang sesuatu barang sedangkan dia berniat dalam hatinya untuk tidak melunaskannya, bagi cari pelbagai alasan, tapi jauh dalam hati tak nak bayar, maka dia dianggap mencuri. Bukan sebab dia tak bayar hutang, nanti dia mati bukan sekadar tu, tapi dia dah dianggap sebagai mencuri. Maksudnya ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita tengok sikit tentang hubungan amalan dan niat. Ketahuilah amalan itu terbahagi kepada 3. Amalan maksiat, amalan taat, dan amal mubah. 3 jenis kategori amalan yang kita buat ni. Sama ada amalan itu amalan maksiat, amalan taat, dan amalan mubah. Mubah ni haruslah dia tak jadi taat, dia tak jadi maksiat, bergantung kepada niat kita, konteks kita melakukan dia.
amalan maksiat. Maksiat itu tidak berubah dari hakikatnya sebagai maksiat kepada taat dengan disertakan oleh niat. Ni kadang-kadang orang dia senang, dia ambil mudah. Kan dia biasa buat maksiat tapi dia kata apa-apa pun kerana Allah. Jadi dia niatlah kerana Allah. Itu yang jadi macam konsert amal tu. Konsert amal. Panggil siapa? Panggil Rehana. Kan? Hasil sumbangan akan diberikan kepada rumah-rumah anak yatim dan mahat tahfiz. Kan? Konsert amal tapi panggil Rehana. Siapa lagi? Mariam Karim. Mariam Karim. Bukan Mariam Karim, Mariah Carey. Kata asal nama dia Mariam Karim. Bila dia popular, dia tukar nama. Jadi itu gila-gila punya. Kan? Kan? Jadi jemput tu akhirnya bagi sumbangan duit itu kepada pusat-pusat kebajikan. Pernah berlaku tuan-tuan sekalian, di sebuah surau ni dilaporkan lepas solat Jumaat baca Yasin ada jamuan nasi lemak ayam kan sedap semua bakal belasak. Tiba-tiba dapat tahu hasil sumbangan seorang pelacur dapat lebih sikit, tanda kesyukuran bagi sumbangan kepada masjid. Tuan-tuan sekalian, ini salah. Nampak sangat orang ni yang kurang apa kita kata kurang cerdik. Dia fikir bila amal maksiat tukar niat saja, jadi hakikat amalan tersebut dah jadi taat. Tak boleh. Macam mana pun tak boleh. Kan? Tak boleh. Misalnya mencaci orang lain untuk mengambil hati rakannya. Niat saya baik nak jaga hati kawan, tapi kita buat dosa. Tak boleh. Tak boleh maksudnya. Memberi makan semiskin dengan harta orang lain. Duk bagi rajin pemurahnya, tapi dia duk ambil duit orang lain. Tak boleh juga. Dan membina masjid atau madrasah dengan harta yang haram. Membina masjid atau madrasah dengan harta yang haram. Tengok-tengok cek sumbangan daripada mana? Sebab dia nak lari daripada teks, bahagian sin tax. Sin tax itu cukai dosa. Dia pun ada satu technical term dalam ekonomi, dia panggil sin tax, cukai dosa, iaitu duit hasil pendapatan daripada arak, judi, tobacco. Ni dia masuk dalam sin tax, cukai dosa. Buat bagi sumbangan, buat surau dan masjid. Tak boleh. Tapi kalau dah buat dah macam mana ustaz? Dia kena kira berapa jumlah sumbangan dia, maka dia kena dipulangkan balik. Tak payah dah nak untung masjid tu. Kan? Dipulangkan balik. Perbuatan ini dapat dianggap bodoh dan tidak wajar. Kita kena ingat tuan-tuan sekalian, benda yang haram ni, maksiat ni tuan-tuan sekalian, dia jadi harus dengan dua perkara je. Bukan main tukar niat lah. Jangan main tukar niat. Benda haram jadi harus, jadi elok dengan dua perkara je. Dua keadaan saja. Iaitu yang pertama, darurat. Darurat, pada ketika darurat, dia dapati darurat, sah darurat, maka pada ketika itu yang haram tadi berubah menjadi harus. Keadaan yang pertama, darurat. Yang kedua, bila mana kita tak ada pilihan, kita hanya ada dua pilihan, dua-dua haram. Dua-dua haram. Tak ada pilihan ketiga. Dua-dua haram. Haram ni kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil ham. Tambah i jadi haram. Ham, H-A-R-M. Ham bahasa Melayu haram lah. Ham. Kan? Haram. Dua-dua tak ada pilihan. Maka pada ketika itu pilihlah ham yang kecil untuk menjaga daripada ham yang besar. Tak ada pilihan. Pada waktu itu dosa tak buat haram, tak dosa. Jadi harus. Sebab apa? Kalau kita tak buat ham yang kecil, akan berlaku ham yang besar. Saya tak nak sebut kat Daman, kalau ceramah tempat lain saya sebut Damansara Jaya kan. Tuan-tuan pergi Kepung, bila pilihan raya, calon dia DAP, MCA, dua-dua ham.
Dua-dua ham. Cina kan, orang Melayu tak keluar mengundi. Kawasan ni pun ada awak yang tak keluar mengundi sebab dua-dua ham kan, Cina belakang. Tapi bila kita tak keluar mengundi, tiba-tiba naik ham yang besar. Tuhan tanya, siapa bertanggungjawab dengan sebab itu naik ham yang besar, ham kecil jatuh? Nak jawab apa? Undi kita. Sebab mesti ada dua, mesti bukan sama kot, mesti ada yang besar, ada yang kecil. Saya tak kata siapa-siapa, jangan pandai-pandai pula. Tapi nak bagi tahu, maksudnya bila kita tidak ada pilihan, dia ada kemudaratan, dua kemudaratan, kita kena pilih satu, maka pilihlah yang ringan dengan sebab untuk nak menjaga daripada kemudaratan yang besar. Atas sebab inilah, landasan inilah dibenarkan apa? Dibenarkan pendermaan organ. Pendermaan organ ham. Ingat, nak bagi buah pinggang satu tak ham ke? Ham. Tapi nak jaga orang yang tak ada buah pinggang langsung, dia tak ada buah pinggang langsung, ham juga, ham besar. Kita bagi satu buah pinggang, ham kecil, dia ham besar. Disebabkan nak jaga kemudaratan yang besar, maka diharuskan kemudaratan yang kecil. Itu dia punya kaedah dia. Dia punya kaedah dia. Begitu juga kita dalam bahasa Melayu kita ni, kita panggil apa? Bohong sunat. Mana ada bohong sunat? Dalam sunnah tak ada bohong sunat. Dia panggil al-kizbu sunnatun. Tak ada. Mana ada? Saya cari tengok, jumpa, tak tahu dekat ilmu saya ni tak ada. Yang ada dalam senario yang kedua tadi, ham. Dua ham, bohong, original hukum haram. Bila haram, dia ada dua keadaan saja yang mengharuskannya. Pertama, darurat. Bila darurat, hukum bohong apa? Hukum bohong harus, malah dia jadi wajib. Bukan sunat lagi ya, dia jadi wajib. Macam dalam perang, orang tangkap kita, mana kawan kamu? Jangan jadi lurus ya. Kawan saya duduk belakang bukit, mereka tengah berkumpul sekarang, dan tak roket mati habis. Pada waktu itu, bohong darurat, wajib berbohong. Tapi dalam keadaan yang lain tak boleh, kecuali iaitu dua ham tadi. Yang selalu contoh apa? Seorang isteri, suami dia yang zalim kejar dia. Dia lari sorok belakang, katalah belakang rumah kita yang kita tahu lah, dia menyorok belakang rumah kita. Bila suami datang, mana isteri aku? Sekarang ni kita ada dua pilihan saja. Kalau kita cakap betul, dia akan berlaku kemudaratan yang besar kepada isteri. Kalau cakap tak betul, kita bohong, dua-dua haram. Kita timbang tengok yang mana ringan, yang mana berat. Jadi pada waktu itu, kalau kita tak ada pilihan lain, maka diharuskan melakukan haram yang kecil. Iaitu kita kata apa? Kita berbohonglah, iaitu saya tak tahu. Jangan panjang cerita pula, saya tak tahu. Kalau tak percaya, ambil kunci, picitlah rumah saya. Tak sahlah, tak payah lebih-lebih kan. Saya tak tahu dan saya tak nak ambil kisah pasal keluarga awak. Dah. Tapi kita berbohong sebab kita tahu kan. Tapi ham yang kecil. Atas dasar dua kaedah inilah, benda yang haram akhirnya boleh jadi harus. Don't abuse. Jangan salah guna. Kerana kita ni sikit-sikit darurat kan. Mai daripada mana ni? Mai daripada Shah Alam. Kahwin dengan orang mana? Kahwin dengan orang Damansara Jaya. Ustaz, boleh tak ustaz? Saya nak jamak solat. Sebab apa nak jamak solat? Sebab make up ustaz. Darurat ustaz. Darurat apa? Kan make up pun darurat maksudnya. Yalah, dia kata ustaz kalau kena pakai make up lain kan. Jadi saya nak jamak, boleh? Tak boleh. Itu bukan darurat. Kecuali dia musafir jumlah yang tertentu, memang darurat, betul-betul darurat ni, make up ni kita tak boleh lah nak kata darurat maksudnya. Baik. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, malah meniatkan yang baik bagi perkara yang maksiat itu pula adalah dianggap satu lagi kejahatan. Ni bukan kata buat maksiat ni dosa dah. Tapi bila niat supaya dia jadi taat, kita buat satu lagi dosa. Jadi wujud kat situ dua dosa. Buat maksiat satu, niat pula dia jadi baik, jadi dua dosa kat situ. Jika melakukannya
dia dianggap sebagai penentang syariat. Maksudnya dia cuba ubah yang haram supaya jadi halal ataupun jadi harus. Tetapi jika dia jahil tentang hukumnya, ustaz, kalau dia jahil macam mana ustaz? Lepas dah ustaz. Kata Imam Al-Ghazali, dia dikira sebagai asi, yakni berdosa, buat maksiat sebab kejahilannya kerana menuntut ilmu adalah wajib. Oh, kita suka dia jahil ustaz, dia jahil dia cari ilmu ataupun dia tak pernah cari ilmu. Kalau dia tak pernah cari ilmu, maka hukumnya dia berdosa sebab apa? Menuntut ilmu adalah wajib. Ini dia punya kaedah ataupun hukum dia. Adapun amal kebajikan itu, kata Imam Ghazali, adalah perkara yang telah ditentukan oleh syariat sebagai kebajikan. Bagaimana pula perbuatan jahat seseorang itu boleh dipindah menjadi kebajikan? Alangkah mustahilnya. Imam Ghazali kata, alangkah mustahilnya orang yang boleh berfikiran demikian, buat satu maksiat, niat baik dia berubah jadi baik. Sebab itu kalau dalam kes, saya suka sebut dalam kes Robin Hood, kes Robin Hood, niat dia baik, perbuatan salah, boleh tak? Matlamat tidak menghalalkan cara. Itu dia punya kaedah dia. Darurat ke ustaz? Dia darurat ke ustaz? Mintalah pada Allah dapat bertemu dengan Robin Hood, verify dia ni darurat ke tak. Saya rasa kalau ikut dia punya fakta kes tu, dia bukan darurat maksudnya. Tapi dalam Islam tu tak boleh kecuali darurat. Sebab itu Sahlun rahimahullahu ta'ala berkata, seorang ahli sufi terkenal, seorang ulama yang dikut oleh Imam Al-Ghazali, seorang yang hebat. Dia berkata apa? Tiada suatu maksiat yang lebih berat dalam pandangan Allah daripada kejahilan. Tuan-tuan, kita ingat kan, kita ingat berzina, mencuri itu maksiat yang paling besar dah. Tapi kata Sahlun, tiada suatu maksiat yang lebih berat dalam pandangan Allah daripada kejahilan. Iyalah, sebab jahil lah kita buat semua maksiat-maksiat tu. Kemuncak kejahilan itu, maksiat itu adalah kejahilan. Orang tanya lagi, ada yang bertanya, wahai Abu Muhammad, tahukah anda sesuatu yang lebih berat daripada kejahilan? Ada lagi tak? Kamu kata kemuncak maksiat, paling berat maksiat iaitu jahil. Ada lagi yang lebih besar tak? Dia jawab apa? Ya, ada. Ya, iaitu jahil bahawa dirinya itu jahil. Ni lagi jahil satu hal, tapi bila dia jahil bahawa dirinya itu jahil, itu lagi besar-besar maksiat. Kita panggil apa? Jahil murakkab. Ni jahil murakkab, bukan jahil pandaka, itu lain kan. Ni murakkab ni dia berganda, dia panggil double jahil, dekat-dekat dengan double prosperity burger. Itu lain, itu McDonald. Dekat-dekat nak sarapan ni kan. Jadi double jahil, dia jahil tapi dia tak tahu dia jahil. Bahaya orang yang macam ni. Kalau orang jahil, dia tahu jahil tak apa. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Okay, very easy. Tapi dia jahil, dia tak tahu kata dia jahil, malah lebih teruk orang jahil. Aku seorang pandai. Itu lebih teruk. Tepat sekali kata Imam Ghazali. Sebab apa? Jahil murakkab ini menyebabkan tertutup hatinya untuk mencari ilmu. Sebab dia dah rasa dia pandai, pada ketika itu tidak ada keinginan lagi untuk mencari ilmu. Kalau sudah tahu segalanya, mana boleh mahu belajar lagi. Sebaliknya, puncak ketaatan yang paling utama dalam pandangan Allah, apa dia? Puncak ketaatan yang paling utama dalam pandangan Allah iaitu berilmu. Tuan-tuan sekalian, kalau kita berusaha mencari ilmu, kita menuju kepada puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pokok ilmu pengetahuan ialah mengetahui dirinya berilmu. Ini pun penting juga. Kadang-kadang orang berilmu tapi dia tak tahu pula dia tu berilmu, ataupun dia salah faham. Dia salah faham atas nama apa? Atas nama tawaduk. Tawaduk orang Melayu. Tawaduk orang Melayu ni merendah, kadang-kadang tak kena tempat.
Tawaduk ni tuan-tuan sekalian daripada perkataan wada'a. Wada'a ni maksudnya letak. Kalau datang atas timbangan, dipanggil wazan bahasa Arab, tafa'ala, jadi tawadu'a maksudnya saling meletak. Kalau daraba pukul, tadaraba saling pukul. Aku pukul hang pukul aku. Maksudnya bila sebut tawadu' saling letak. Hang letak tempat hang, aku letak tempat aku. Sebab itu bila sultan zaman kegemilangan Islam dulu, bila dia datang belajar, imam-imam duduk atas, sultan duduk bawah. Tawaduk. Tu tawaduk. Tok guru, tempat tok guru, murid, tempat murid. Bukan takabur. Takabur ni apa? Takabur ni orang kecil dia anggap besar. Itu takabur. Tapi kalau dia besar, dia bukan takabur. Macam Allah bukan takabur, sebab dia memang besar. Tapi kalau orang tu kecil, dia duk anggap dia besar, tu takabur. Itu baru takabur, jangan salah faham. Sebab tu kita kadang-kadang kita alah pila bagi orang lain lah, Lepas tu naik orang jahil. Bila naik orang jahil, kita duk pokpek kat belakang. Salah siapa? Kita kalau orang naik, saya pun naik sebab dia tolak. Di akhirat kelak pakat salahkan antara satu sama lain. Minta maaf di akhirat kelak tak main-main salahkan orang lain maksudnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan pokok ilmu pengetahuan ialah mengetahui dirinya berilmu, sebagaimana pokok kejahilan itu pula ialah tidak mengetahui bahawa dirinya jahil. Ini pokok kejahilan yang bahaya ni. Harus diketahui, ada kalanya niat itu turut campur tangan dalam maksiat yang dilakukan itu. Maka apabila sesuatu maksiat diadunkan dengan niat-niat yang jahat, pastilah ketika itu juga dosa-dosanya akan berlipat ganda dan balasan siksanya akan menjadi lebih besar pula. Seperti juga dengan amal taat, amal maksiat pun begitulah. Kalau kita tambah lipat gandakan niat, maka bertambah lipat gandakan ganjaran, sama ada ganjaran yang baik ataupun ganjaran dosa. InsyaAllah kita akan tengok dalam siri yang akan datang berkenaan kesan niat dalam amal taat pula. Saya rasa cukuplah sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang dhaif itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.